dalam cerita P. Ramlee, Masam manis. P. Ramlee duduk dengan menyebelah bilik dengan satu orang perempuan. Mak perempuan tu datang daripada Al-Ustaz. Dia cakap pada anak perempuan dia, hang bawa lah mak pusing Kuala Lumpur ni. Esok ni mak balik Al-Ustaz, orang tak boleh nak berkonon kat mak. Maksud berkonon tu orang bohong lah. Orang kata, oh Kuala Lumpur tu begini. Dia tak biasa tengok. Betul lah, dia mengaku. Tapi bila mak dia biasa tengok, balik kat Al-Ustaz nanti orang kata Kuala Lumpur tu begini. Aku dah pergi dah. Aku tahu Kuala Lumpur macam mana. Hampa tak usah duk berkonon dekat aku. Jadi kalau kita ada ilmu tadi, orang tak boleh berkonon dekat kita. Dia letak depan kita arkus, dia kata, yang ni lah seladang. Kamu jangan berkonon dekat aku. Aku tahu seladang rupa macam mana, lembu macam mana. Takkanlah dua-dua bagi kahwin dapat binatang kecil. Yang ni bukan seladang, ni binatang lain ni. Ada ilmu, orang tak boleh berkonon dekat kita. Tu contohnya. Jadi contoh ni dibawa oleh Imam Ghazali. Dia nak bagi kita faham yang ilmu ni adalah satu kelebihan. Ilmu tu sendiri dah kelebihan lah. Orang kata ilmu ni satu kelebihan. Ilmu ni pun memang kelebihan dah ilmu ni. Macam mana kita nak uji? Betul ke ilmu ni satu kelebihan? Kita nak uji ilmu ni satu kelebihan ke tidak? Kita kena tahu terlebih dahulu kelebihan ni benda apa. Ini kelebihan pun kita tak tahu, kita nak uji tak boleh. Macam tadi lah, tak ada ilmu kita tak boleh nak uji. Jadi nak cerita tentang kelebihan ni apa benda, Imam Ghazali bawa contoh lagi. Untuk fahamkan kepada kita kelebihan ni apa dia, Imam Ghazali bawa contoh. Kata Imam Ghazali, kuda dengan keldai ni dua binatang, dia bersekutu dalam satu hal. Dua-dua pun binatang, dia bersekutu. Bersekutu dari segi mana? Dari segi dua-dua pun boleh angkut orang, boleh angkut barang. Kuda pun boleh bawa orang, boleh bawa barang. Keldai pun boleh bawa orang, boleh bawa barang. Dua-dua pun sama. Tapi kenapa orang kata kuda lebih? Kuda lebih daripada keldai. Pasal apa orang kata kuda lebih daripada keldai? Sebab kuda ni dia lebih besar, dia lebih kuat, dia lebih laju, dia lebih tegak, dia lebih cantik, lebih nampak hebat dan lebih mahal harga dia berbanding dengan keldai. Yang tu maksud dia kelebihan. Tu maksud dia kelebihan. Dua-dua pun benda yang sama. Dua-dua binatang, dua-dua kaki empat, dua-dua mampu bawa barang. Tapi kenapa orang kata kuda tadi lebih? Sebab dia lebih laju, lebih kuat, lebih mahal, lebih cantik semua tu lah. Boleh angkut barang lebih banyak. Sebab tu dia katakan kuda ni lebih. Tapi kalau pada keldai ni, dia ada daging tumbuh lebih. Macam manusia lah, tiba-tiba ada jari 6. Kita bisa tengok kan, daging lebih. Pada keldai ni tadi tiba-tiba ada daging lebih. Contoh dia macam kaki. Kita bisa tengok, kadang-kadang lembu ni ada 5 kaki, tapi satu kaki dia tu lembek. Dia tak boleh berfungsi. Adakah itu disebut kelebihan? Yang tu bukan kelebihan, yang tu cacat, kecacatan. Kelebihan ni tadi pada benda-benda yang bermanfaat, pada benda-benda yang baik lah. Sungguh pun keldai tadi dia ada 5 kaki, dia cacat. Yang tu bukan kelebihan. Kelebihan tadi dinilai dari segi tegak dia, harga dia, kemampuan dia angkut barang banyak, kemampuan lari laju. Yang tu. Jadi kita boleh bezalah sekarang antara kelebihan dengan cacat. Tak semestinya yang daging yang lebih pada keldai tadi dia tu bawa maksud kelebihan. Contoh macam ni lah, motor dengan basikal. Antara motor dengan basikal mana yang lagi lebih? Kalau kita tanya orang, rata-rata akan jawab motor lah lebih. Padahal dua-dua pun kenderaan juga. Dia bersekutu pada kenderaan. Dua-dua boleh bawa orang, dua-dua boleh bawa barang. Tapi kenapa motor ni orang kata lebih? Dia lebih sebab laju satu, tahan lama satu lagi. Kita berjalan 20 km pun sebab kita tak kayuh, relax je. Kalau naik basikal tadi 20 km jenuh kita. Jadi antara basikal dengan motor, lebih motor. Walaupun dua-dua tu benda yang sama, kenderaan. Yang tu maksud dia kelebihan. Kemudian pada basikal tadi, tiba-tiba ada karat. Dekat dia punya mudguard belakang tu ada karat. Dekat motor tak ada karat. Bolehkah itu kita kata kelebihan? Aku punya basikal ada karat tu. Hang punya motor mana ada karat?
Tu bukan kelebihan, yang tu dia cacat. Macam kadai tadi lah. Kaki 5 tapi itu cacat, bukan kelebihan. Jadi kita boleh beza lah. Kelebihan tu rupa macam mana, cacat tu rupa macam mana. Tak semestinya satu-satu benda tu dia ada lebih. Itu kelebihan, kadang-kadang itu kecacatan. Jadi kalau kita tanya orang, ramai-ramai secara umumnya, antara motor dengan basikal mana yang lebih, tentulah orang akan jawab motor. Takkan orang nak jawab basikal. Teringat tahun-tahun 70-an 80-an dulu, kalau di kawasan-kawasan Bendang tu ada kenduri, orang-orang daripada permatang yang lain tu datang naik basikal. Sebab zaman itu motor tak banyak lagi. Orang-orang kampung ni paling kuat beli basikal. Antara berjalan kaki dengan basikal zaman tu, mana yang lebih? Tentulah naik basikal. Jadi kita biasalah tengok suami bawa naik basikal, isteri duduk belakang dia bawa. Daripada ban ke berapa datang kenduri kahwin. Itu biasa pemandangan zaman tu. Awal 80-an pun ada lagi. Kat sebelah Kerian tu kita pergi makan kenduri, tengok memang biasa. Suami bawa basikal, isteri duduk belakang sangat. Tapi zaman sekarang ada tak lagi? Payah nak jumpa dah. Orang pun segan. Jom kita pergi makan kenduri. Dekat Matang Raja. Berapa kilometer? 7 kilometer. Nak pergi naik apa bang? Naik basikal. Basikal ada satu je. Yalah, abang bawa, kamu duduklah belakang. Tak mau. Zaman sekarang dia tak mau dah. Zaman dulu boleh. Naik basikal tepi-tepi Bendang kan, isteri duduk belakang. Zaman sekarang tak mau. Paling kurang dia nak naik motor. Tak ada motor, nak naik basikal, sorry dia tak pergi. Kalau boleh naik bas, dia pergilah. Jadi kita memang sedia maklum, antara motor dengan basikal lebih motor lagi. Seterusnya kata Imam Ghazali, ilmu itu adalah suatu kelebihan pada dirinya dan secara mutlak tanpa diperhubungkan kepada yang lain, kerana ilmu itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah mulia para malaikat dan nabi-nabi. Bahkan kuda yang cerdik adalah lebih baik daripada kuda yang bodoh. Kuda yang ada ilmu lebih sikit, yang tu pun kita lebih suka daripada kuda yang tak pandai ni. Apatah lagi manusia. Jadi kenapakah rasul-rasul, nabi-nabi ni mulia lebih daripada kita orang biasa? Sebab ilmu. Sebab mereka ni dapat wahyu. Wahyu tu ialah ilmu. Wahyu mesti ilmu. Mana boleh wahyu bukan ilmu? Wahyu mesti ilmu. Rasul-rasul dan nabi-nabi lebih daripada orang biasa macam kita ni, sebab mereka dapat wahyu, iaitu dapat ilmu. Kita tak dapat wahyu, sebab tu kita orang biasa.